Lepas tu tiba-tiba dia bersin, hacum. Lepas tu tiba-tiba yang pas dia tisu ialah pontianak kat si belakang. So macam dia dapat engagement yang tinggi lah dia. Dia buat je lah. Ataupun dia akan dapat yang sexualizing is normal. Yang pasti saya tak dengar lagu tu. Siapa je dengar. Okay. Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam rancangan BBK Studio. Bukan borak kosong. Pada episod kali ini kita akan membincangkan tentang adakah media perlu menerapkan etika dalam pengiklanan ataupun target audience walaupun ianya melanggar etika. Okey. Jadi sebelum tu kita mulakan dulu dengan korang ada tak iklan yang korang rasa macam memorable? Banyak. Terlampau banyak. Silakan. Okey, antaranya yang paling boleh ingat dekat dalam otak ni lah kan, ialah iklan Petronas untuk pakai seat belt tu. Oh, Mesti korang semua ingat. Mesti korang semua ingat. Boleh macam iklan cerita ni. balik tak iklan tu macam boleh. mana? cuba cerita slow. Dalam iklan ni, there is a girl tengah drive. Lepas tu tiba-tiba dia bersin, hacum. Lepas tu tiba-tiba yang pas dia tisu ialah pontianak kat seat belakang. Pontianak. Okey. Lalu dia pun cakap terima kasih. Terima kasih. Tapi tiba-tiba dia macam lepas tu dia pun break. Waktu pontianak tu pun terbang keluar pada kereta. Jadi dia punya tu sebenarnya PSA. Iklan tu PSA untuk sentiasa memakai tali pinggang keledar. Ya. Nampak pontianak pun boleh terbang keluar kereta. Apalagi kita yang manusia biasa. Kalau Nurin pula. Saya pun sama juga iklan Petronas tapi iklan raya. Sebab macam kita tahu Petronas akan keluarkan iklan raya setiap tahun bila raya kan. Bila ada iklan Petronas tu kita akan dapat mesej yang disampaikan dan kita akan rasa macam sedih, gembira. Nangis lah. Kita akan menangis. Kita dapat rasa iklan tu. Lepas tu ada lagi satu iklan apa nama brand baju raya Bulan Bintang tak silap. Tahu tak brand Bulan Bintang? Tahu. Yang buat kamera 360 tu. Kan satu iklan yang viral dulu. Dia dapat 2 million views tak silap. Dia buat macam ada seorang lelaki ni. Masa tu hari raya. Lepas tu lelaki tu macam dia rasa macam dia tak handsome. Dia try nak mengorat Hana dan Nisha dalam tu tapi dia rasa dia tak handsome. Lepas tu adalah macam Syukri Yahya, ada Betul Kushairi. Dia orang macam suruh pakai baju Bulan Bintang tu. And then bila lelaki tu pakai baju Bulan Bintang tu, auto dia bertukar jadi Syukri Yahya. And then Allah. bila dia bertukar jadi Syukri Yahya tu, Hana dan Nisha minat dekat dia. Barulah boleh ngorat. Ya, barulah boleh ngorat. Maksudnya Bulan Bintang yang cakap kalau nak handsome pakai baju Pakailah Melayu dia. Ya, betul. Habis tu kalau kita perempuan nak cantik, macam Nada Lisha pakai baju dia. Baju kurung, dia ada baju kurung juga. Okey lah, kita dah dengar pada kita orang. Hani ada iklan yang Hani ingat sekarang? Yang iklan saya ingat sekarang, iklan Digi. Iklan Digi? Iklan Digi dengan orang-orang kuning. Oh. Saya tak tahu iklan ni. Allah. Dia iklan tu dah lama dah daripada kecil iklan tu sebenarnya. Tapi saya rasa iklan tu dah berapa dah lebih 10 tahun saya rasa. Jadi iklan tu bagi saya dia ikonik. Dah ikon. Faham lah, sebab orang kuning kan. Ya. Sebab iklan tu sebab time tu Digi je yang ada orang kuning tu. Jadi macam kita dah ingat ikon tu orang kuning je Digi. Maksudnya tu macam maskot dia lah. Betul. Jadi kira macam dia punya cara dia advertisekan produk dia tu memang sampailah. Sebab kita ingat sampai sekarang. Betul tak? Betul. Betul lah tu. Saya rasa macam banyak lagi benda yang kita boleh kupas, banyak benda lagi kita boleh bincang. Tapi lepas ni kita akan ada seorang tetamu yang ada background daripada pengiklanan ni jugalah. Jadi mungkin lepas ni kita boleh bincang lagi mendalam lagi tentang isu pengiklanan ni. Betul. Jadi kenali saya lepas ni. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to BBK Studio. Bukan borak kosong. Macam kita cakap pada intro tadi,
Hari ini kita akan bincangkan tentang adakah media perlu menerapkan etika dalam periklanan ataupun kita ikut ataupun pentingkan target audience walaupun ianya melanggar etika. Dan bersama saya ada Hakim daripada Advertising Masscom. Dia akan memberikan pendapat, yes. Dia akan memberikan pendapat daripada POV pengiklanan, advertising, dan kita juga ada daripada pihak penyiaran iaitu broadcasting. Tila dengan Yana macam biasa. Ya. So, hari ni saya nak mulakan soalan dengan soalan pertama. Untuk Hakim dululah. Adakah awak setuju dengan kenyataan orang yang memilih untuk membuat pengiklanan negatif untuk mencapai target pasaran ni adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang media? Okay, first kali nama saya Hakim lah. Okay, pada pendapat saya, ia berbalik kepada sasaran sesebuah company atau sesebuah brand itu. Apa yang dia nak daripada sesebuah advertising campaign. Katakan dia nak publicity ataupun dia nak increase sales ataupun dia nak pulihkan brand image dia. Jadi walaupun seseorang itu seorang advertising practitioner lah kita panggil advertising practitioner ni merupakan seseorang yang beretika ataupun educated atau tak, tetapi dia kena bergantung kepada objektif brand itu sendiri. Kalau brand itu memang nak publicity by any means necessary, then sometimes even advertising practitioner yang educated atau beretika pun terpaksa melakukan perkara yang ekstrim. Cuma what separates people, what separates advertising practitioner from yang educated dengan non-educated adalah the intention, the execution, and then the analysis after that. Apa tujuan dia buat sesebuah stunt ke ataupun buat sesebuah macam marketing yang bad ke, benda-benda macam tu. Usually someone yang ada background, dia akan lebih dia akan lebih aware and dia akan lebih analyse what his or her intentions are. Macam mana pula dari pendapat broadcasting? Tapi kalau macam pendapat I rasa media practitioner ni akan do anything for publicity. Betul? Saya setuju. Sebab kalau macam broadcasting, I rasa macam broadcasting advertising ni macam kita saling related, because we need each other to spread, and audience is our number one audience and consumer kan. So macam bagi pendapat I tak rasalah orang yang buat bad or good marketing ni tak ada education, sebab dia akan berbalik semula pada audience. Kalau dia pernah buat sekali bad marketing and then audience dia dapat huge engagement, bentuk dikira sebagai satu perkara yang baik lah sebenarnya untuk diorang. Macam drama TV7 lah, ramai orang kecam drama TV7, but at the same time itu yang dapatkan rating. So kalau buat show-show yang art berat ke, show-show yang macam mencetuskan pemikiran ke, benda-benda macam tu tak dapat rating. Bukan kita tak pernah try, tapi kita pernah try, but again benda tu yang tak dapat rating. Lalu kadang-kadang orang kan bila nampak periklanan, lepas tu dia screenshot, dia post dekat media sosial. Dari situlah orang macam kecam, tapi orang still akan macam nak tengok dekat contohnya website itu sendiri. Faham tak? Macam tu. So dari situ dapat engagement yang macam Tila cakap tadi, huge engagement, walaupun periklanan tu bukan periklanan yang baik dari segi etika. To be honest, macam Atila cakap tadi, advertising dengan broadcasting sebenarnya industri kita orang relate. So advertising, it depends on what medium kita nak advertise on. Contohnya kita ada je pilih untuk iklankan dekat TV commercials ataupun radio, benda-benda macam tu. Advertising practitioner usually buat idea, but the one who actually execute it adalah mostly orang-orang daripada broadcasting punya industri lah. Cuma selain daripada tu kita utilize juga social media and then print advertising, billboards. Jadi adakah semua orang, bagi pendapat orang, adakah semua orang mampu jadi advertiser walaupun tak ada media study? Faham. Again I restate my statement sebelum ni.
what separates an educated and uneducated practitioner, advertising practitioner, is the intention and how that person execute the advertising. Contohnya, katakan sesebuah brand tu dia nak publicity by all means necessary. Maybe a person yang uneducated, dia akan bantai je apa-apa asalkan it gets the word going. Orang akan cakap pasal brand tu, and create hype. Tapi kita tak tahu what hype it created. Maybe hype tu boleh menjejaskan image brand tu. And kalau jejas memang jejas yang for long term. Tapi a proper and educated advertising practitioner mungkin dia akan buat damage control. Dia akan make sure yang pada penghujung tu maybe ada pengajaran ke, ataupun ada something yang brand tu untuk leverage on ke. So advertising dah, bagi saya semua orang boleh masuk dalam bidang advertising. Cuma consistency, execution, benda-benda macam tu what makes education important lah. Betul, saya setuju. Contohnya kalau sebab dalam course advertising ni mungkin orang cakap macam kita belajar macam nak design sebuah iklan je, tapi sebenarnya kita belajar etika. Yep, betul. Macam software apa yang bagus untuk guna untuk jadi Betul, iklan betul. ni, kita nak guna software apa. Iklan tu kita nak guna software apa. So macam tu lah. Kadang-kadang walaupun memang betul semua orang boleh jadi advertiser, right? Tapi kalau contohnya dia tak ada etika seorang periklan tu, tak boleh juga. Betul-betul. Betul-betul. So apa-apa pun kita berbalik juga kepada cara orang tu mengiklankan sesuatu, sama ada dia nak benefitkan untuk audience ataupun dia nak publicity semata-mata. Yep. Tapi I macam wondering lah. Okay, what do you think about Ali Shukri subject semua tu? For me, okay, Controversial. yang ni Yang pasti diorang tak masuk TV lah. macam mana kalau nak cakap pasal dia orang ni. Firstly, what I have to say that it works. Kalau dia orang tak be loud and be bold, orang tak akan tahu pasal brand-brand timbang kilo ni. Macam tu lah. Orang tak akan tahu. Kalau katakan these brands, dia orang advertise macam Innisfree ke apa, rasanya untuk jadi tu susah sebab diorang punya target audience lain, macam Innisfree punya target audience lain. So diorang target people yang maybe prefer something yang loud ataupun accessible. So diorang kena nampakkan brand diorang macam tu. So it works, but some execution diorang yang menyebabkan brand tu image diorang tarnish. Mostly lah brand Malay punya brand, diorang prefer untuk advertise muka, diorang prefer untuk advertise the founder instead of the brand. Benda-benda macam tu bagi saya personally tak efficient, sebab once that person ada isu atau ada konflik, dia akan menyebabkan image brand tu pun tarnish juga. So pada pendapat saya personally akan mengelakkan lah cara-cara advertising brand-brand macam Ali Shukri, Datuk Vida. But again, if it works, then it works. Tapi yang penting adalah execution and also the thought process lah dalam membuat benda tu, apa intention dia orang. Jadi apa-apa pun ada phrase yang mengatakan bad publicity is also a publicity. Ya, betul tak? Betul. I rasa macam banyak lagi kita nak bincang lepas ni. Tapi sebelum tu kita rest dulu. Lepas tu kita kembali lagi selepas ni. Pernah dengar tak pasal Alif 3 punya isu dengan Aisyah Ijana? Pernah, dia pasal yang dia kahwin tu, but the person itself apa yang dia jual like apa? Oh, buku. Buku sebenarnya ada lah produk-produk lain macam brand tudung isteri juga. Tapi macam more kepada Islamic punya. Yes. Promoting Islamic apa? Pas konflik tu tercetus, tiba-tiba keluar lagu pula. Dia macam outside of the apa yang dia buat sekarang ni. So lagu tu dia keluar after the case pasal kahwin dua tu Lepas tu bila dekat dalam dekat dalam social media yang dia post, directly post, dia post macam dia bahagia, dia boleh terima yang dia terpaksa berpoligami apa semua. Tapi ada some comment yang macam menunjukkan dia sebenarnya dah give up. So macam lepas tu tutup ada lagu. Dia banyak perspektif lah jadinya. Sebenarnya kalau
dia again kalau diorang nak publicity, kalau everything in the name of publicity, diorang buat semua tu in the name of publicity, it's not very good lah sebenarnya. Sebab we can see that Alif Tiga pun macam dah kena bash dekat social media. So dia create long term negative effect. Yes, dia create long term damage untuk diorang as a brand. Sebab influencer pun, walaupun some influencer diorang tak jual anything, but their image itself is the brand. Contohnya kalau diorang nak pergi talk ke, atau diorang nak buat photoshoot ke, or maybe diorang pergi berlakon ke, diorang punya image itself is the brand. So katakan even diorang tak jual produk pun, influencers or any influencers lah, they should keep their own image bersih lah, instead of exposing negative things on social media. Okay, dia macam panas kat sini. Macam banyak isu, banyak perspektif yang kita dapat tengok daripada bukan saja kita sendiri, tapi audience yang menerima maklumat tu sendiri. Jadi saya rasa lepas ni masih ada lagi banyak lagi yang kita nak bincangkan dengan lagi dalam. Tapi sebelum tu, kita take a break dulu. Boleh? Jangan lupa stay tuned with BBK Studio. Okay, kita dalam segmen terakhir di mana kita akan concludekan segala perbincangan yang telah kita bincangkan tadi. Ada isu yang sensitif, ada isu yang panas, ada yang berilmu. Jadi mungkin kita dapat concludekan. Okay, bagi Ana personally, nak cakap yang education is still number one. Memang betul semua boleh jadi advertiser, tapi ilmu tu penting. Sebab nanti tak tahu pasal etika apa semua. Yang ni boleh tak, yang ni tak boleh. Macam tu lah bagi Ana. Asal kita tak menjadi tut. Tok Nur ni? Bagi saya pula, betul lah macam korang semua cakap tadi kan, kalau macam kita nak buat something tu, biarlah buat benda yang elok, yang boleh bagi kesan positif dekat semua orang. Sebab kita ni bukan macam, kita ada dari peringkat kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas kan. So bila kita buat sesuatu tu, semua orang akan tengok. So kita kena fikirlah ke arah itu. Kita as broadcaster lah, kita yang generation ni, yang even masih study ataupun yang baru habis, kita kena peka lah dengan keadaan sekeliling. Sebab kita rasa macam perkara ni sebenarnya tengah tenat. Tak kisahlah advertising ataupun broadcasting tengah menghadapi masalah yang sama sebenarnya. Which is dari segi masalah yang sensitivity, race, soft call seperti itu. So as a bakal orang industri, tolonglah peka and tolonglah peka and janganlah buat perkara-perkara yang kita bincangkan tadi. Jagalah etika. Okay, akhir sekali pendapat daripada Encik Hakim. Encik Hakim. Okay. Untuk concludekan perbincangan kita hari ini, saya rasa everything starts from peringkat akar umbi lah kalau dalam buku teks dia. So parents kena jaga, kena supervise apa yang anak-anak consume, what media they consume, so that kita tak boleh nak, parents tak boleh nak kawal apa yang brand-brand, apa yang iklan-iklan yang brand keluarkan, but parents boleh kawal consumption anak-anak dia. And kalau parents supervise, the younger generation will consume less negative media. And then daripada pihak media pula, daripada pihak broadcasting practitioners, advertising practitioners, kita sendiri kena educate diri kita dengan isu-isu yang sensitif pada masa kini, untuk kita mengelakkan sebarang isu ataupun kita mengelakkan sebarang advertising or production yang tidak beretika. And brand-brand pun turut serta kena educate diri sendiri juga dalam melakukan sesuatu marketing stunt ataupun marketing efforts. And macam biasalah, buku teks sikit lah, MCMC pun sebagai kerajaan yang berkuasa, kena ketatkan lagi undang-undang and kena memberikan satu denda yang lebih berat. And kita sebagai consumer sendiri pun, in general, people on Twitter, orang-orang awam, kita boleh decide untuk support iklan mana yang kita boleh consume and kita boleh naikkan, and kita
boleh kecam iklan yang negatif. Kecam tu ada benefit jugalah kalau kita gunakan dengan cara yang baik. Sebab kalau tak, brand-brand tak akan sedar kalau diorang tak kena kecam. So yes, itu sajalah. Kuasa netizen. Kuasa netizen. Ikut ChatGPT. Jadi dari semua pendapat dan conclusion yang saya dapat adalah semua pihak sebenarnya main peranan yang sangat-sangat penting dalam kita mengiklankan sesuatu, sebab media ni adalah kira macam sesuatu yang perlu. Kalau tak consume media pun tak boleh juga. But in the same time, kita kena bijak macam mana kita nak keluarkan, kita nak menerima maklumat sesuatu tu. Jadi saya rasa semua pihak kena sama-sama berganding bahu dalam mengeluarkan ataupun menerima maklumat-maklumat daripada media itu sendiri untuk generasi yang akan datang. Ambil lah Meskom. Meskom tak bodoh. Meskom tak bodoh. Anyway, terima kasih sangat-sangat dekat Hakim sebab sudi luangkan masa untuk kita bincang pasal benda ni. Mungkin kita orang daripada broadcasting ada yang tak aware, sekarang dah aware, and it's the same goes to you. Yeah, thank you for having me actually. I learned a lot today.